الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan untuk hadir bersama-sama untuk mencari kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Apabila Rasulullah mengingatkan kepada kita kelebihan penuntut-penuntut ilmu dengan hadisnya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Dan ini gambaran kelebihan Allah berikan kepada penuntut-penuntut ilmu, akan dipermudahkan bagi mereka jalan ke syurga. Apabila Allah juga berfirman dalam Al-Quran mengatakan, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat seseorang di kalangan kamu, orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang diberikan ilmu itu dengan darajat, kelebihan bagi penuntut-penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah berkatkan ilmu ini, dan apatah lagi ilmu ini berkaitan dengan mengenal pencipta kita, mengenal agama kita, yang menyebabkan kita beristiqamah pada agama yang mulia ini. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang ayat dalam surah An-Nazi'at. Ya, apabila Allah mengatakan dalam ayat yang ke-27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dia menjadikan malam gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Lalu ia memancarkan darinya mata air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan gunung-gunung dipasakkannya dengan teguh. Semuanya itu kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakanmu. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan kedudukan apabila Fir'aun yang telah menggelarkan dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha hebat, akhirnya dia ditenggelamkan dan dimatikan, dihancurkan dalam keadaan terhina, sehingga dia nakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, ataupun aku beriman dengan Tuhan yang disembahkan oleh Bani Israel, tapi tak dan. Ya, dan sebut tapi tidak diterima, disebabkan kerana apa? Bagi orang-orang yang dalam keadaan nazak, memang syahadah dia tidak diterima lagi. Oleh kerana itu Fir'aun di kalangan hamba-hamba Allah yang derhaka, tidak diterima amalannya, dan akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita yang masih hidup inilah cuba kita beristighfar, cuba kita betulkan akidah kita, betulkan ilmu kita ni, ya, teruskan belajar mencari kebenaran supaya kita dan sebelum kita mati, kita dan bertaubat, ya, dan beristighfar. Beruntunglah orang-orang yang mana bila dia mati penuh dengan istighfar, sentiasa beristighfar, kerana bila dibangunkan di akhirat kelak, dibukakan kitab dia, didapati penuh dengan istighfar. Itu tanda orang yang berjaya. Ya, jadi di sini kita lihat Allah menceritakan tentang Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Sekarang Allah menceritakan pula siapa Tuhan yang sebenar. Oleh kerana itu kita menyaksikan ayat-ayat Al-Quran ini banyak menceritakan kerububiahan Tuhan kita ni. Ya, Allah menceritakan sifat-sifat rububiyah. Bila sebut sifat-sifat rububiyah ini adalah sifat-sifat ketuhanan yang tidak dimiliki oleh orang yang lain ataupun makhluk yang lain.
hanya yang dimiliki oleh Allah dan Allah bagi kepada kita supaya berfikir. Kenapa satu perkara yang Allah jadikan menunjukkan kehebatan dia, kekuatan dan keagungannya, kenapa kita tidak menyembah dia? Kita ambil yang lain juga. Ya, menunjukkan kejahilan kita ni apabila ada doktor pakar, kita pergi kepada doktor yang tak pakar. Yang lagi berat mereka itu pergi kepada bomoh tu. Ya, tak nak doktor ni pergi ke bomoh. Itu menunjukkan kejahilan. Ya, kepakaran orang ada, dia tak nak. Begitu juga dalam kemahiran, okey, yang baik kereta tu, spesialis dalam bahagian kereta, ada workshop yang begitu, tak nak. Kita nak orang yang tepi jalan yang ala kadar tu, ya. Itu menunjuk kebodohan kita. Dan sekarang Allah menceritakan kehebatan, dia pencipta, dia segala-galanya. Kenapa kamu ambil selain daripada dia sebagai Tuhan? Jadi di situ kita dapat nilaikan sesiapa yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan itu adalah kejahilan yang begitu besar. Dan di sini Allah mengatakan, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya, apakah kamu lagi susah nak dijadikan ataupun langit yang kami ciptakan? Dan kita telah belajar pada pelajaran yang lepas dalam surah Fussilat, kejadian bumi 2 masa, kemudian ditambahkan lagi 2 masa, kemudian kejadian langit 2 masa, ya, yang mana semua itu kejadian 6 masa untuk kejadian langit dan bumi. Kalau bumi 4 masa, yang langit 2 masa, Allah boleh jadikan dengan kalimah kun fayakun. Tetapi Allah jadikan itu sebagai ujian kepada kita. Ya, yang paling penting bagi kita ahli sunnah, beriman tanpa banyak komplain, tanpa banyak bicara. Beriman sahaja. Ya, lepas tu boleh kita melihat penafsiran-penafsiran yang mengikut manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Apabila Allah mengatakan kamu yang paling susah diciptakan ataupun makhluk yang dinamakan 7 petala langit. Ya, Allah jadikan. Yang mana susah? Sudah tentu yang dijadikan 2 masa itu adalah langit yang lagi dahsyat. Yang hari ini kalau kita tengok, ya, melalui rencana-rencana yang kita ada ASTRO tu, ya, kita saksikan galaksi-galaksi kejadian yang cukup unik, cukup hebat, yang sampai sekarang masih lagi tidak dapat dicari maklumat ataupun dapat dipecahkan rahsia-rahsia yang ada di angkasa raya. Black hole tu masih lagi tertanya-tanya apa dia. Allah sebutkan 1400 tahun yang silam berkaitan dengan was-sama'i wat-tariq, ya, demi langit dan demi bintang yang mengeluarkan bunyi. Baru je jumpa pada abad ini setelah 1400 tahun yang silam. Dan kita menyaksikan di bawah langit bumi sahaja, ya, di bawah langit dunia ni sahaja berbagai-bagai galaksi, berbagai-bagai planet, berbagai-bagai bintang, sehingga kan dulu kita ingat matahari itu yang paling besar. Tetapi apabila dikaji balik, didapati bahawa ada lagi planet yang lebih besar berkali ganda dari matahari. Subhanallah, maha suci Allah, ya. Agak menarik sekali. Dengan pertemuan demi pertemuan mereka cari, mereka dapati semua ada yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Allah lagi besar. Itu dia. Arasy Ar-Rahman lagi besar. Dan Allah maha besar. Cantik. Ya, kejadian-kejadian yang dijumpa, pencarian-pencarian yang mereka lakukan, akhirnya mereka berjumpa itu memang saya cukup menarik. Terutamanya mereka berbicara tentang planet-planet yang sebelum dijumpai planet-planet lain seperti Pluto, seperti Zuhal, seperti Marikh, ya. Planet-planet ini yang mempunyai bulan-bulannya yang tersendiri. Ya, yang mana bulan itu beredar mengikut planet-planet itu dengan masa-masa yang tertentu. Mereka beredar, yang dikatakan beredar kepada matahari itu dengan masa-masa yang tertentu, yang menyebabkan kita tengok di bumi masa dia pusingan matahari sehari semalam 24 jam. Okey? Setahun 360 hari. Clear kan? Kita nampak tak? Okey? Itu matahari dengan bumi. Tetapi bila kita berada di planet lain, kalau kita berada di planet lain, sehari mereka tak sama dengan sehari kita. Apatah lagi planet Pluto yang jauh daripada matahari itu. Lagi masanya sehari dia
tah berapa hari kita. Okey? Dan itulah yang menarik dalam Al-Quran bila Allah mengatakan sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di muka bumi. Itu dia penilaian yang diberikan dan memang menarik. Ya, kejadian yang Allah ceritakan itu memang menarik. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan ayat bila Allah mengatakan begitu, jawapan dah ada. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataupun langit yang telah Allah membangunkannya? Okey, Allah bertanya dan Allah jawab sendiri. Ya, ini di antara cara perbicaraan yang cukup cantik. Di mana kita telah baca pada pelajaran yang lepas surah Fussilat bagaimana bumi dijadikan dan langit dijadikan dalam 2 masa. Dan saya ketengahkan hadis ini dan ada perbahasan sedikit tentang hadis ini. Namun saya menyaksikan kaul-kaul ulama yang menyatakan berkaitan dengan hadis ini cukup menarik kerana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ni kuat. Ya, Muslim terkenal apabila dia bergabung dengan Bukhari, dia menjadi muttafaqun alaih yang tidak ada keraguan langsung. Ya, asahul kitab ba'dal al-Quran apabila Bukhari dan Muslim bergabung. Baik. Di dalam hadis ini membicarakan berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu azza wa jal turbata yaum as-sabt. Okey. Rasulullah mengambil ya tanah lalu dia mengatakan Allah menjadikan tanah pada hari Sabtu dan dia menjadikan jibal bukit bakau pada hari Ahad dan dia menjadikan pokok tumbuh-tumbuhan pada hari Isnin dan dia menciptakan perkara yang tidak disukai pada hari Selasa dan dia jadikan nur pada hari Rabu. Lepas tu dia menghantarkan dawab yakni binatang-binatang pada hari Khamis. Dah berapa hari tu? 6. Okey, 6 hari. Kemudian Rasulullah mengatakan wa khalaqa Adama alaihi salam ba'dal asr min yaumil jumu'ah fi akhir khalq. yakni Allah jadikan Adam alaihi salam selepas waktu asar pada hari Jumaat dan ia adalah akhir kejadian. Pada akhir masa saat hari Jumaat di antara asar dengan malam. Okey, ini dia hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadis riwayat oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah, yang mana apabila diketengahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu dah cukup kuat mengisyaratkan kedudukan hadis ini ya sahih. Cuma ada perbahasan disebabkan kalimah turab pada hari Ahad itu. Ya, dan yang menjadikan perbahasan itu yang mereka mengatakan bercanggah dengan Al-Quran. Tetapi bila digabungkan kaul-kaul ulama, ya, apatah lagi dengan pandangan-pandangan ulama mutaakhirin, pakar bahkan apa yang nak sebutkan ni, bumi ini, ya, tentang astronomi, yang mana mereka buat kajian dan mereka mendapati seperti mana hadis-hadis itu dibicarakan, ya, tentang kejadian bumi yang bentuknya agak menarik sekali. Kalau kita baca tu, dia menceritakan asalnya bumi begini, lepas tu dia merekah sebab ledakan gunung berapi, lepas tu merekah itu dia jadi begini-begini, berbagai-bagai, yang mana ianya merupakan ilmu yang bermanfaat. Cuma menjadi perbahasan, mereka mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diambilkan dari pada ahli kitab yang telah beriman seperti Ka'ab ibnu Ahbar ataupun Abdullah ibnu Salam, ya. Namun menjadi perbahasan itu kita tak masuklah. Jangan, saya nasihat kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak ada ilmu jangan masuk. Kalau tak, jadilah kita seperti seorang lelaki ni duk mempertikaikan Abu Hanifah. Sehari dua ni kita dengar teruk sangatlah, ya. Kenapa dia jadi begitu? Allah bagi petunjuklah. Sebenarnya a'immah, imam-imam yang muktabar sebegini seperti Abu Hanifah, Imam Malik,
Yang penting imam-imam ahli sunnah tidak boleh dibicarakan melainkan dengan adab, bersopan santun, nak mengeluarkan kata-kata kasar tidak dibenarkan. Kerana mereka itu ummah, mereka telah berbakti pada agama, mereka telah diiktiraf oleh dunia, ulama-ulama sunnah. Tiba-tiba datang seorang yang kalau kita nak kata mangkuk ayun pun tak apa, kerana mereka berbuat khianat ataupun memperlecehkan ulama-ulama begini. Ya, tak boleh. Jangan lukakan ataupun macam mana kita nak sebut, ya, maruah kehormatan ulama itu, ya, kalau kamu lukakan ia merupakan racun yang berbahaya yang menyebabkan kamu diaibkan, kamu dihina. Ya. Subhanallah, ya, muncul pula kalau disebut yang lain tu lagi baiklah, sebut tentang orang kafir nak kacau azan kita, orang kafir nak menggunakan kalimah Allah, lebih baik dari dia mempertikaikan, membicarakan Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, Nu'man ibn Thabit, lelaki yang agung, lelaki yang mulia ini. Manusia, silap memang akan berlaku. Tetapi beradab bila berbicara dengan imam-imam yang besar ini. Ya, tak boleh nak bercakap sesuka hati. Ya. Baik. Jadi ini dia kejadian yang dilakukan, yang berlaku ini merupakan satu kejadian yang unik, dan dalam hadis ini membicarakan dengan teliti lagi bahawa manusia ini dijadikan pada waktu yang terakhir. Ya, kejadian manusia ini seolah-olah kita lihat, ya, 7 hari telah ada di sisi Allah pada ketika itu. Ya, 7 hari itu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad dah ada dah di sisi Allah. Ya. Dan juga 30 ataupun 1 tahun 12 bulan tu dah ada di sisi Allah. Itu semua Rasulullah bercakap pada Haji Wada' yang dikembalikan bumi ini kepada asal. Ya, 12 bulan apa semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Okey. Baik, kejadian cuma kita nak membicarakan bila kita membaca Al-Quran itu pasal berhati-hati supaya kita tidak menafsirkan dengan sendiri ikut akal kita. Bila Allah mengatakan kejadian langit 2 hari, kita ni disebabkan minda kita ni apa yang kita nak ni, tak pernah berhadapan dengan bahasa Arab. Kalau pandai bahasa Arab pun kita tak memahami apa yang dipahami oleh Rasulullah. Menyebabkan kita akan menggunakan otak, kepala otak kita untuk mentafsirkan Al-Quran. Bila kita menggunakan otak kita mentafsirkan Al-Quran, berbahaya. Dia akan mentafsir Al-Quran mengikut akal. Maka confirm dia akan sesat. Tetapi kita kena kembali. Kenapa? Apabila Allah mengatakan dijadikan langit 2 hari. Kita dah tengok hari, kan? Betul tak? Ingat, bila disebut 2 hari, 24 jam dalam minda kita. Tetapi tahukah kita hari ataupun saya lebih suka sebut masa ataupun peringkat. Kerana apa? Waktu itu matahari tidak muncul lagi. Dan bukan matahari seperti kita sangkakan. Itu pasal bila sebut masa, kerana di sisi Allah 1 hari 1000 tahun di bumi. Oleh kerana itu bila disebutkan hari kita jadi confused. Jangan lihat kepada tafsir yang sebenar. Kenapa? Masa di sisi Allah itu yang diambil kira. 1 hari di sisi Allah, bukan di sisi kita. Waktu kejadian bumi, 4 hari itu kan. Langit tak dijadikan, matahari tak dijadikan. Habis Allah dah gunakan kalimah hari ataupun masa. Ya? Maka disitulah datang rujukan kita kepada penafsiran ulama silap. Dia tak boleh nak guna akal kita. Ya? Baik. Jadi dalam penafsiran ini kita dah tahu tentang kejadian langit dan bumi. Ya, 6 masa. Maka di sini Allah ceritakan melalui hadis ini tentang kejadian anak Adam ataupun kejadian Adam. Di dalam hadis tadi yang mana Rasulullah mengatakan wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asr min yaumil jum'ah. Ya, Allah jadikan Adam pada akhir selepas asar pada hari Jumaat, pada kejadian yang terakhir pada akhir masa Jumaat, hari Jumaat itu di antara asar hingga lail, sehingga malam. Asar, okey? Disebutkan asar. Jangan teringat, oh solat asar. Tak, asar tu memang waktu selepas zuhur lah. Waktu zuhur tu, ya, waktu asar. Baik. Jadi, hadis ini mengisyaratkan kejadian Adam hanya waktu yang singkat. Singkat sangat-sangat.
Bila kejadian singkat itu Allah mengatakan, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kamu yang susah kami nak jadi ataupun langit yang kami jadikan? Ya. Jadi kita dah tengok manusia jadi selepas asar nak menuju maghrib. Berapa lama? Kalau kaedah kita asar nak tuju maghrib, kejap sahaja. Dan langit dua masa ataupun dua yang kita sebut 2 hari ataupun 2 masa. Waktu lama. Dan ini mengisyaratkan kepada kita, Allah tegur kita. Antum asyaddu khalqan amis sama'? Kamu yang susah kami nak jadikan ataupun langit yang kami jadikan dan kami bina tanpa tiang? Dah tentu kita akan menjawab langit yang dijadikan. Kemudian Allah mengatakan, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Tu dia. Allah jadikan langit, ya, lepas tu pada langit itulah berpuncanya gelap gelita ataupun siang terang benderang. Ya, kerana apa? Di situ Allah keluarkan cahaya ataupun dia tutupkan cahaya. Bila dikeluarkan cahaya maka terang benderang. Bila dia tutup cahaya maka gelap gulita. Ini dia kejadian yang begitu unik. Ya, ini semua yang sukar untuk kita fahami, hanya kita diarahkan beriman. Namun tuan-tuan dan perempuan kena faham, walaupun kita lihat langit pergi balik, bintang, bulan dan matahari itu keluar timbul, rasanya kita tak pernah mengagungkan Allah. Kita tengok saja. Pasal apa? Sesuatu bila dah biasa tu kita tak rasa kehebatan Allah. Betul? Kalau ikutkan langit tu, dia berjalan tu, matahari tu berjalan, tak ada apa yang kontrol dia. Betul? Seperti bola gas, bola yang naik ke atas, itu pun bola pun ada kontrol. Drone pun kita yang kontrol. Tetapi matahari tu dia beredar, naik turun. Yang wajib kita beriman, di mana apabila Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud atau Mu'az bin Jabal, ya, dia tanya, ke mana matahari itu pergi? Ya, ke mana matahari itu pergi? Jadi Mu'az mengatakan, Mu'az ke Abdullah bin Mas'ud, dah lupa dah. Ya, mengatakan hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Lalu dikatakan bahawa matahari itu pada tiap-tiap, kalau ikutkan tiap-tiap detik, kan? Kalau kita nak bicara diri kita. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan, bila kita nak bicara makhluk-makhluk Allah ni, kalau tidak ada ilmu, jangan bicara. Ya, walaupun anak ayam tu, anak arnab pun lah, kan? Kalau bela arnab pun, kalau tak reti, jangan nak bicara. Oh, ini cerita arnab gini-gini, gunung ganang, semua keluar pada arnab tu. Ya, tak boleh kalau bukan bidang dia. Kerana apa? Kerana kita akan berbicara satu benda yang di sisi Allah saja yang maha mengetahui hakikat yang sebenar. Kerana matahari, lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya matahari itu bersujud. Dia tenggelam pada sisi kita tu, dia bersujud. Okay? Bersujud di depan Allah atau maksudnya di sisi arash, lalu dia meminta izin keluar. Maksudnya esok nak keluar. Lalu Allah benarkan. Maka begitulah pada tiap-tiap hari. Okey, kita di sini bila masuk matahari tenggelam, maghrib. Orang sana belum lagi. Ya, orang di tanah Thailand belum lagi masuk maghrib. Orang di sebelah sana tengah hari lagi di Saudi. Okey, habis maksudnya sentiasa. Itu pasal saya mengatakan jangan bicara dalam bab-bab yang kita tak faham. Serahkan, beriman pada hadis, cukup. Dia akan menjadi isu seperti Allah turun ke langit bumi. Okey, di 1/3 akhir malam. Sedangkan kita sentiasa 1/3 akhir malam berjalan terus. Betul tak? Sini malam, sana siang. Lepas tu sana pula malam. Ya, begitu seterusnya. Itu pasal saya kata kita beriman sahaja hadis yang sahih tanpa membicarakan. Beriman ilmu di sisi Allah. Ya, kalau yang menyebabkan kita rosak tu, kita mula gunakan otak kita, kita nak bicara ikut akal kita. Kalau begitu sini siang, sana malam. Kita jadi begitu. Okey, dan sana malam, sini siang. Oh, berarti matahari tiap-tiap kali sujud. Dia ingat matahari itu sujud macam kita. Ya, seorang tu hantar gambar seekor burung depan, burung lain berderet. Nampak burung pun solat. Dia ingat burung tu solat macam kita ke? Tak, lain. Kan Allah kata dalam Al-Quran, kita yang tak faham tasbih dia.
Ya, dia bertasbih, bertahmid, bertasbih kepada Allah. Kita yang tak faham, tiba-tiba tengok burung baring, nampak burung pun reti solat. Ya. Kita ni yang apa yang nak sebut? Merhati-hati, jangan mentafsirkan suatu perkara yang bukan hak kita. Sebab itu yang saya bicarakan tentang hari kematian seseorang itu, bila dia dah nak mati, alam nazak, tak ada siapa yang boleh bicara ikut akal. Kerana apa? Dia berada di alam nazak yang menyaksikan syaitan, yang menyaksikan azab, menyaksikan amalan soleh yang datang. Begitu semua, ya, malaikat-malaikat yang datang. Dia menyaksikan, kita tak menyaksikan. Mana mampu untuk membicarakan hal yang begitu? Bak kata, orang yang buat kerja lebih tahu daripada orang yang tengok daripada jauh. Ya, disebabkan perkara itu, maka saya nasihatkan dalam bab-bab yang begini, kita beriman saja. Ya, beriman. Cuma kalau saintis membicara, kita tengok. Kalau bercanggah dengan Quran dan Sunnah, kita kena tolak. Kenapa? Al-Quran lebih tepat, As-Sunnah lebih tepat. Baik. Jadi dia meninggalkan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malam gelap gulita dan menjadi siang terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ya, kalimah ini agak menarik apabila ulama membahaskan wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, yang mana maksudnya dan bumi itu sesudah itu dihamparkannya. Dimaksudkan hamparan ini yang mana manusia boleh duduk, ya, dengan selesa. Dan ini satu benda yang menarik, yang sukar untuk kita bahaskan. Saintis dah membicarakan. Tetapi bila orang tak suka saintis, perkara sains ni, dan dia anggap sebagai konspirasi, betul lah ada benda yang kita tak setuju. Tetapi selagi benda tu kita nampak tidak bercanggah dengan syarak, tidak menjadi masalah. Ya, apabila berkaitan dengan graviti misalan. Ya, Allah bagikan kelebihan kepada kita di muka bumi dengan adanya graviti kita stabil. Itu yang menjadikan kalimah dahaha dibentangkan dan dimantapkan kita boleh duduk di atas muka bumi. Tapi sampai bila? Sampai bila? Sampai hari kiamat kita tak ada dah di muka bumi. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Apa? Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, manusia seperti kelekatu ataupun rama-rama yang berterbangan. Kenapa berterbangan? Sedangkan mereka berada di muka bumi. Dah habis dah. Graviti dah tak ada. Waktu itu manusia berterbangan dan disitulah yang disebutkan ayat Quran, bintang, planet-planet berlaga antara satu sama lain. Siapa yang ada di tengah, hancur. Ya? Dan waktu itu orang beriman tidak ada dah. Hanya orang kafir yang paling jahat makhluk di muka bumi pada ketika itu. Baik. Kemudian Allah ceritakan lagi. Setelah dibentangkan bumi, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan darinya mata air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu dia air. Ya, Allah ceritakan tentang air. Ya, yang menjadi asas kepada kehidupan. Di dalam surah Al-Anbiya, Allah ceritakan secara kasar tentang air ni. Ya. Okey. Cuba tengok surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. Bismillah. Surah ke-21 ayat yang ke-30. Ini pun kejadian, sebenarnya ini sambungan dalam surah Fussilat, ayat kejadian bumi. Itu pasal bagi saya beriman je, senang cerita. Ya, tak mau nak fikir-fikir, ya, biar ahli sains yang berbicara, sehingga mereka menepati ayat Quran, baru kita boleh terima. Okey? Kerana bukan bidang kita. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله أكبر. Dan apakah orang-orang yang kafir
tidak mengetahui bahawa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Itu dia kalimah yang cukup cantik Allah terangkan kepada kita. Ya. Pertama dia Allah katakan orang kafir ni, ya, kita lihat ya bagaimana perkataan itu. Dan apakah orang kafir itu tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Pula kan. Macam mana tu? Tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan masukkan akal dalam bab ini penciptaan Allah, serah kepada Allah. Kalau kita masuk akal ayat tadi, ayat dibaca dalam surah Fussilat, langit bumi dijadikan 4 masa, maka di sini pula dikatakan bumi dan langit satu. Itu pasal kita tidak diarahkan ya berbicara tentang hak Allah. Allah nak buat, dia punya hal lah. Macam mana bentuk, dia ceritakan begitu dan jangan mentafsir ikut akal. Dia kaedah dia. Maklimah tu nak masak nasi lemak resipi dia. Biarkanlah. Jangan kita, maklimah masak tak sedap ni. Kena letak ni. Macamlah kita pandai. Tak boleh. Biarkan. Dan begitu juga dalam bab ini, Allah yang mencipta, biarkan. Tetapi kita menyaksikan apa yang diciptakan itu menarik sama sekali. Yang mana kita mendengarkan dalam teori Stephen Hawking membicarakan tentang teori Big Bang dia tu, menepati apa yang Allah ciptakan. Big Bang itu, inilah kalimah dia datang. Okey, yang dikatakan meletup satu ledakan yang besar. Ibnu Abbas 1400 tahun dahulu telah mentafsirkan ayat ini. Yang dikatakan apabila bumi dan langit itu asalnya satu. Tetapi berlaku ledakan. Ya, ledakan yang kuat. Ataupun dalam Ibnu Abbas mengatakan angin yang kuat yang menyebabkan dia jadi zoom, berpecah. Itulah Big Bang. Okay? Maka dalam teori itu, ya, Stephen Hawking mengiktirafkan berlaku ledakan yang begitu dahsyat dalam 6 peringkat. Diakui. 1 second pun tidak terlambat dan 1 second pun tidak cepat. Subhanallah. Tapi sayang dia tak beriman kan? Sayang ahli fizik itu. Dah cacat pun. Ya lumpuh tapi tak beriman. Dah menyaksikan kebesaran Allah. Alhamdulillah Allah bagi petunjuk kepada kita. Itulah kalau nak Allah bagi petunjuk kan. Tidak semudah itu. Tetapi kalau dia dapat, ya dia beriman cukup cantik. Kerana dia menyaksikan ayat-ayat Allah begitu besar di atas langit sana. Ya, okey. Di sinilah Ibnu Abbas mengatakan asalnya bumi itu dan langit adalah satu. Berlaku ledakan yang menyebabkan langit berkembang dan bumi di tengah-tengah, dan di sinilah datang satu teori bahawa bumi ini adalah pusat alam. Ya, saya tertarik dalam teori itu, bumi ini adalah pusat alam. Dikuatkan lagi. Ya, dikuatkan lagi apabila Allah mengatakan dalam surah Ali Imran. Ya, apa dia surah Ali Imran Allah bicarakan nak menunjukkan pusat alam ni. Okey. Ayat yang disebutkan itu ayat yang ke-96 dalam surah Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibangunkan oleh manusia ialah Baitullah di Bakkah, Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk. Petunjuk apa? Manusia. Tak. Allah kata alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa itu? Segala pujian milik manusia. Tak. Alam semesta. Dan ayat ini mengisyaratkan pusat alam berada di Mekah.
menjadi rujukan alam semesta. Bukti dia lagi. Apabila dunia hampir kiamat, ya Rasulullah mengatakan, aku menyaksikan orang-orang dari Habsyah yang terkangkang-kangkang datang membawa penungkul, lalu pergi ke Kaabah dan diruntuhnya Kaabah. Selepas runtuh itulah berlaku keluar api dari Eden, ya, dari Yaman. Maka bermula acara kiamat. Itu dia. Berarti Kaabah itu berada di satu tempat yang begitu strategi dan pusat alam yang begitu besar. Kalau ikutkan. Itu pasal ya tawaf itu memainkan peranan penting dalam sistem galaksi kita. Wallahu alam, mengikut teori yang dibuat kajian, ada sistem tawaf itu ada kesan kepada alam semesta. Dan wallahu alam. Ala kulli hal, nak menceritakan di sini bahawa kedudukan bumi sebagai pusat alam, saya mengiktiraf dalam bab ini bila menyaksikan ayat-ayat yang diberi. Dan yang menarik sekali, Allah menceritakan pada ayat ini, ya, mengesahkan teori Big Bang bergantung kepada Al-Quran. Ya, bergantung kepada Al-Quran. Kemudian Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka itu tidak beriman? Dari air. Dengan arti kata lain, air adalah satu perkara yang amat penting di mana-mana juga. Ya. Allah ceritakan pada ayat surah An-Nazi'at tadi, kita lihat air mengeluarkan fungsi dia, keadaan yang amat diperlukan oleh makhluk. Dikuatkan lagi, apabila saintis dia pergi nak tengok, ya, planet-planet ni, planet-planet mana yang hampir serupa dengan bumi, apa yang dia tengok dulu? Air. Kan? Dia tengok, oh ada air. Berarti ada air, ada kehidupan. Boleh hidup maksudnya. Sebabkan air daripada molekul-molekul hidrogen, H2O. Hidrogen dan oksigen. Oksigen ada. Kita bernafas melalui oksigen. Maka terbentuk juga air melalui oksigen dan hidrogen. Jadi ini mengisyaratkan kedudukan air begitu tinggi. Dan saya agak tertarik dalam ayat ini dikaitkan dengan hadis penciptaan makhluk-makhluk Allah yang pertama. Di antaranya, apa dia? Kita dengar kan ada hadis mengatakan qalam. Ya? Itu adalah peringkat yang ketiga. Tetapi dia dikatakan di antara makhluk yang awal-awal dijadikan. Yang pertama, disebutkan beberapa mengisyaratkan, hadis itu mengisyaratkan apabila Rasulullah mengatakan waktu itu lepas kejadian qalam itu, waktu itu arasy Allah di atas lautan. Kan? Berarti benda tu dah ada. Arasy dah ada, lautan pun dah ada. Jadi ini agak satu perkara yang menarik lah, ya, pada kita. Kita menyaksikan bagaimana hadis menceritakan bahawa air sudah ada nun di sisi Ar-Rahman. Di sisi Ar-Rahman. Dan arasy Allah berada di atas lautan tersebut. Dan kita tak boleh fikir, ya, kita beriman saja. Dan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Iblis apabila turun ke bumi, apa dia buat? Yang Rasulullah ceritakan, apa dia buat? Dia bina singgah sananya di lautan. Sebab apa? Dia tahu Allah tu, arasy dia di atas lautan. Jadi dia bina di atas lautan di sini. Datang manusia mentafsirkan, ya, arasy iblis ini berada di Bermuda Triangle. Pula ada, itu pandai kau orang lah kata kan. Cuma diceritakan bahawa iblis pun membina arasy dia di atas lautan, lalu dia mengarahkan tentera-tenteranya untuk menyesatkan manusia ini mengikut keadaan masing-masing. Okey, baik. Kita lihat. Kita balik kepada surah An-Nazi'at. Kemudian Allah mengatakan, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan darinya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah mengatakan lagi, wal jibala arsaha. Okey.
wal jibala arsaha. Maksudnya, dan gunung ganang dipancangkannya dengan teguh. Okey. Gunung ganang di antara makhluk-makhluk Allah yang begitu besar, yang begitu hebat kejadiannya. Dan dikatakan bahawa gunung ganang ini juga Allah telah menawarkan satu tawaran yang hebat untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya, menjadi khalifah Allah. Ini disebutkan di dalam surah Ahzab. Di dalam surah Ahzab, cuba buka surah Ahzab ayat 3, surah ke-33. Ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Okey, itu dia. Gunung ganang Allah tawarkan amanah. Yang dikatakan amanah ini, ulama tafsir mengatakan agama. Dan Allah tak akan biarkan bila dia memberikan amanah, dia akan berikan petunjuk, dia akan utuskan Rasul. Maka waktu itu makhluk yang begitu hebat, bumi, langit dan juga gunung ganang yang dijadikan penuh kehebatan, ya, gunung ganang ada keistimewaan kejadiannya, pun tidak mampu untuk memikul amanah ini. Tetapi manusia ambil amanah dan akhirnya manusia dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, kenapa? Kerana sifat dia, ya, sifat yang mana kebodohan dia itu masih ada jika dia tidak mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menyaksikan amanah kedudukan gunung ganang ini seperti mana di dalam surah Fussilat. Kita ulangkan balik, kita nak tengok tentang mana keistimewaan dia. Itu pasal gunung ganang Bukit Bakau dia tidak boleh disentuh mengikut suka hati kita. Tak boleh. Dia akan merosakkan sistem eko yang boleh menyebabkan kehancuran. Okey. Dalam surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang kita lihat, ayat yang ke-10. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya dan memberkatinya. Kalimah itu, ya, gunung ganang ini diberkati. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah berkat tidak boleh digunakan sesuka hati. Ya, kalimah berkat ini adalah satu kalimah yang istimewa yang Allah bagi kepada perkara-perkara yang tertentu. Terpaksa bila kata pergi salam ustaz tu dah ambil berkat. Tak ada. Jangan nak pandai-pandai. Disebabkan kalimah berkat itulah menjadi penyembah-penyembah ustaz, ya, pengagung-pengagung ustaz dengan cara yang tak betul. Na'udzubillah.
ya, pergi duduk dengan tok guru tu, ya, akhirnya datang keberkatan, berkatlah sangat, ya, akhirnya dia menyembah tok guru dengan cara yang tak betul, digunakan atas nama keturunan Nabi, ya, minum alia tok guru nak dapat berkat. Nampak dia jadi penyelewengan bila kalimah itu disalahgunakan. Oleh kerana tu kalimah berkat dia mesti mengikut cara-cara ataupun dalil-dalil yang telah ditetapkan. Ini di antaranya Gunung Ganang diberkati. Tapi maksud Gunung Ganang diberkati bukan suruh dipuja, disembah. Tetapi kedudukannya istimewa di sisi Allah, yang mana kita tidak boleh menceroboh Gunung Ganang ini sesuka hati. Ataupun kita nak runtuhkan Gunung Ganang sesuka hati. Kerana dia berkaitan dengan kestabilan sebuah tempat, kestabilan sebuah negara, kestabilan dalam kawasan tu. Jika tidak ada Gunung Ganang, akan berbahaya di kawasan itu. Okey, itu dia peranan yang besar. Kenapa Allah katakan Gunung Ganang ini, ya, diberkatkan. Ya, lepas tu Allah katakan apa tadi? Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan sebagai jawapan bagi orang yang bertanya. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, maksudnya semua itu adalah kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakanmu. Tuan-tuan dan perempuan, Allah telah rendahkan langit dan bumi, Allah telah berikan sungai, lautan dan gunung ganang adalah untuk kita. Ya, mata'an lakum, itu adalah untuk kesenangan kita. Subhanallah, memang itulah yang berlaku kepada kita. Semua itu adalah untuk kesenangan kita. Jangan dikhianati dalam apa yang Allah telah bagi. Maka kalau kita khianati dengan menggunakan cara yang tak betul, akan dipersoalkan, akan ditanyakan. Ya, inilah mata'ud dunia yang mana Allah berikan untuk dijadikan sebagai kesenangan kehidupan di dunia dan ganjaran pahala untuk kehidupan di akhirat. Subhanallah, ya. Apabila Allah mengatakan mata'an lakum, ya, kesenangan untuk kamu. Ya, kita lihat dalam penafsiran ini, firmannya, semua ini untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakanmu. Yakni Allah menghamparkan bumi lalu mengeluarkan mata airnya, menunjukkan barang tambangnya, mengalirkan sungainya, menumbuhkan tanamannya, pepohonnya dan buah-buahannya untuk keperluan manusia. Dia mengukuhkan gunung ganang agar bumi mantap dan tenang sehingga penghuninya tetap teguh di tempatnya. Semua itu adalah kenikmatan untuk manusia dan binatang ternakan yang diperlukan sebagai makanan atau kenderaan mereka. Hatta binatang ternakan pun adalah untuk manusia. Manusia diberikan kesempatan untuk menggunakan selama mereka memerlukannya di dunia hingga batas waktu yang ditentukan dan ajal yang telah ditentukan akan tiba. Jadi kenikmatan itu ada perhentiannya. Bila perhentiannya? Mengikut masing-masing ajal yang Allah tetapkan. Nikmat selagi kita ni hidup, ada rezeki, insya-Allah kita boleh hidup lagi. Tetapi bila sampai masa habis, ya, masa kita telah berakhir, habis, itulah nikmat yang kita dapat. Mata' perhiasan dunia. Mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia ini terlalu sedikit. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah menyaksikan berkurun lamanya orang-orang yang terdahulu telah meninggalkan kita. Tak kira usia muda ataupun usia tua. Baru ni pelajar kita pun meninggal. Usia baru 17, 18. Ya, kena kanser leukemia. Ya, bertahan selama 3 tahun. Dia tak datang ke sekolah, tak apa, kita doakan. Ya, baru je mati. Ya, baru sangat. Allahu Akbar. Nak menceritakan kepada kita, anak muda pun meninggal. Ya, kita ni, usia kita ni makin singkat. Apatah lagi bila kita dah sampai kepada usia 50-an, 60-an masuk waktu expired date. Tarikh yang Rasulullah kata kebanyakan umat aku akan mati, kebanyakan umatku mati pada usia 60 ke 70. Dah sampai. Tapi masih lagi kita keras hati kita untuk kembali kepada Allah. Ini persoalannya. Takkan nak tunggu kiamat muncul. Ya.
Tetapi Allah membukakan ayat ini. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Okey, kita lihat Allah ceritakan. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Auzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, apabila Allah membicarakan faiza ja'atit tammah dalam ayat ini, ya, mengingatkan kepada kita bahawa apabila datang kecelakaan, kita akan ingat sesuatu. Ya, kita akan mula berfikir, ya, alangkah baiknya aku lakukan untuk kebaikan aku pada hari yang akan datang. Kalau kita nak naik kereta, kita buat aja kereta, lantaklah isi minyak, sampai tengah jalan dia rosak, mula kita berfikir, alangkah baiknya aku baik kereta ni servis dulu ke apa. Dia begitu keadaannya. Bila berlaku sesuatu, baru orang akan ingat. Inilah masalah manusia. Dia tak nak ingat awal-awal. Dan akhirnya Allah mengatakan, ya, apabila datang hari kiamat, ya, ini di antara nama kiamat At-Tamatul Kubra. Apabila datang hari kiamat, waktu itu apa berlaku? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Waktu itu baru dia ingat apa yang telah dia buat selama ini. Tetapi kita menyaksikan sebelum datang kiamat, waktu alam nazak pun orang dah teringat akan kesilapan dia. Yang Allah sebut Fir'aun, dia mengatakan aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Dan orang yang beriman yang mati dalam keadaan kurang itu, kurang ini, kurang bersedekah, dia teringat, ya Allah balikkan aku ke dunia supaya aku dapat bersedekah. Dan di kalangan mereka juga mengatakan, ya Allah balikkan kami ke dunia agar dapat melakukan amalan soleh. Semuanya itu setelah peluang kita lepaskan. Oleh kerana itu, subhanallah, ya, kita masih lagi bernapas, kita masih lagi mampu untuk berbicara, makan, minum, istighfar, bertaubat kembali kepada Allah. Jangan sampai bila dah masa itu tiba, baru nak kembali, dah habis. Tuan-tuan dan perempuan, bila Allah mengatakan, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu barulah manusia teringat apa yang dilakukan, apa yang kita buat. Bukan orang lain buat. Kita buat. Subhanallah, ya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang Rasulullah katakan. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tak suka bertemu dengan dia. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Kita ni lagi kita suka, ya. Siap bernasyid, ya Allah kami cinta kamu, kan. Siap bernasyid. Tapi betul ke? Ya, pasal kamu tak kena ujian, tak kena sakit, tak kena sampai mati. Rupanya disebabkan waktu alam nazak inilah yang menyebabkan orang berbelah bagi, ya, yang mana yang menjadi hukuman kepada dia adalah masalah keimanan dia. Keimanan di waktu di muka bumi ini, bagaimana kedudukan iman dia, amalan dia. Ingat tuan-tuan dan puan, bila disebutkan amalan-amalan, setengah orang dia tengok amalan praktikal je. Dia tak tengok amalan soleh yang paling penting berkaitan dengan iman dia. Itu amalan yang tertinggi. Kalau tidak, masakan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, ya, nak mengatakan aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Kerana itu adalah kemuncak amalan yang terbaik. Dari ayat itulah menunjukkan orang kafir berhadapan seperti mana Fir'aun. Ya, yang mana mereka mengatakan, mengisyaratkan orang kafir ini ditunjukkan, jika kamu beriman, maka selesai masalah. Ini dikuatkan lagi hujah apabila ahli neraka, ya, ahli neraka mengatakan bila dia tengok orang mukmin, ya, dilepaskan dari neraka, begitu hebat, begitu banyak, ya,
Lalu mereka berbicara pada ketika itu. Allah ceritakan di dalam surah Al-Hijr. Di dalam surah Al-Hijr, jumpa? Saya tak jumpa lagi. Surah yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Alif lam ra. Ia adalah, Allah yang mengetahui maknanya. Ini adalah sebahagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Okey? Dalam tafsir, Ibnu Katsir menceritakan bagaimana terjadi perkara ini. Mula-mula apabila orang kafir ni dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian orang-orang Islam yang berdosa ya dimasukkan ke dalam neraka juga, kan? Dia ada kategori yang mana Allah nak bebas, itu hak Allah, dan ada di kalangan orang mukmin, orang Islam, ya dia Islam tapi dia jenis asi, ya, jenis fasik. Maka dimasukkan dalam neraka untuk diseksa. Dan di waktu itulah orang-orang kafir bila tengok orang Islam kena, dia kata, apa beza kau orang macam kami? Kami kafir, kami masuk neraka, kamu Islam pun masuk neraka. Itu ucapan dia. Memang kadang-kadang kejadian Allah yang cukup dahsyat. Orang munafik, kenapa dia jadi macam itu di akhirat? Semua nak menyakiti perangai dia di muka bumi ni, di muka bumi ni, kan dia menipu, berpura-pura. Di akhirat Allah bagi, Masya Allah, dia ingat dah boleh pergi ke syurga. Akhirnya dia terhenti di satu tempat yang mana di tempat perhentian tu dimasukkan dalam neraka. Nampak tak? Dan di sini orang mukmin apabila dikatakan ke orang kafir kepada mereka, apa beza kau orang dengan kami? Ya, kamu Islam tapi kamu masuk neraka juga. Dan dia tidak tahu bahawa Allah membebaskan orang mukmin walaupun iman itu berada pada dirinya sebesar zarrah, maka dia akan dibebaskan dari neraka. Lalu Allah keluarkan semua orang-orang mukmin pada ketika itu, ya, daripada neraka. Waktu itulah orang kafir mengatakan, alangkah baiknya jika aku di dunia ni dulu Islam, cukup Islam. Aku nakal, aku apa itu aku punya hal. Tapi aku mengucap 2 kalimah syahadah, dah menjadikan aku Islam, aku pasti akan selamat. Subhanallah, ya. Sampai begitu penyesalan orang-orang kafir. Kemuncak. Ya, sampai kemuncak begitu dahsyatlah. Kalau kita menyaksikan dalam ayat Al-Quran ni, Allah ceritakan sampai mereka menyesal sangat-sangat. Ya, nak minum, tak ada air. Ada air, tapi air hamim, air yang panas. Nak makan buah zakum. Ya, subhanallah, apa lagi nak? Sampai mereka merayu kepada ahli syurga. Mereka nak, bagilah kami walaupun setitik air untuk diminum. Ya, kalimahnya cukup. Nak walaupun setitik air di syurga untuk diminum. Tahu tak kita? Kalau dibagi setitik air, mereka tidak akan dahaga selepas itu. Air syurga, kan? Lalu Allah haramkan. Allah sebutkan. Cuba tengok dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Okey. Ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga, berikanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya. Allah mengharamkan keduanya itu ke atas orang-orang kafir. Ya, tak nak banyak, nak sikit. Kenapa? Siapa yang meminum, kan kita tahu tentang hadis, siapa yang meminum air Kausar itu, ya, waktu di air telaga Al-Hud itu, bila dia minum saja hilang dahaga dia, ya, untuk selama-lamanya. Ini kan pula air yang berada di dalam syurga dan makanan di dalam syurga. Hilang lapar, hilang dahaga, hilang sakit dia dalam neraka. Oleh kerana itu Allah haramkan kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan kita minta Allah jangan haramkan kepada kita. Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang akan meminum air telaga Kausar di syurga sana nanti dan menjadi penghuni syurga yang amat terbaik yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha